أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم افتح علينا فتوح العارفين الحكمة وافتح علينا لدن علم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, Allah telah beri kepada kita nikmat iman dan Islam. Allah beri kita dapat nikmat duduk di dalam Ramadan, dan nikmat pula di hujung-hujung Ramadan ni masih duduk dalam majlis ilmu. Jadi ini yang merupakan rezeki kepada kita, sebab biasanya di hujung-hujung ni pemikiran manusia ni, kehendak manusia ni lebih kepada nak meraihkan Aidul Fitri itu sendiri. Sedangkan kita meninggalkan Ramadan ni dalam keadaan sepatutnya lah, sepatutnya kita bawa satu perasaan sedih, pilu, rasa, bawalah perasaan-perasaan yang sebegitu rupa, sebab belum tentu lagi kita dapat bertemu dengan Ramadan akan datang. Kenapa yang kita begitu sedih nak meninggalkan Ramadan ni? Sebab tak ada bulan lain macam Ramadan. Tak ada bulan lain. Tunjuklah bulan yang mana dia tak akan sama dengan bulan Ramadan. Pasal buat sikit dapat banyak. Macam kita mengaji ni kan, tak akan sama dah. Dan masuk Syawal nanti kita sambung pengajian kita, tak sama dah pahalanya dengan hari ni. Tak sama dengan Ramadan. Setiap selawat kita, setiap istighfar kita, Allahu Akbar. Solat kita, yang fardu, yang sunat, puasa kita, semualah amalan kita, sedekah kita, infak kita dan sebagainya, tak akan dapat dah macam mana bulan Ramadan ni. Tetapi yang kita nak ambil sikit lah sebelum kita masuk ni kan, kita masuk pelajaran kita ni, nak faham sejauh mana setelah kita beramal dalam Ramadan tu, Masya Allah, Tabarakallah, dapat kita tu akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana sungguh kan tauhid kita, iman kita sungguh dengan Allah, tak ada yang lain dah melainkan Allah je. Tak adalah perkara-perkara lain yang kita nak bergantung melainkan dengan Allah. Tak ada perkara lain yang nak kita cintai melainkan kita mencintai Allah. Itu perasaan tu dapat tak pada kita? Pendek kata, perasaan rasa bertuhan dan rasa kehambaan itu mudah-mudahan Allah anugerahkanlah kepada kita. Cuma perasaan tu masing-masing lah. Kalau kita keluarkan perasaan tu pun tak boleh nak diterjemahkan, tak boleh nak dikalamkan, tak boleh. Nak ditulis tak boleh. Nak dinyatakan pun tak boleh. Kalau kita nyatakan atau tulis, mungkin akan mendatangkan fitnah. Atau mungkin juga mendatangkan dengki di kalangan orang yang dengki. Kan? Sebab perasaan ni perasaan yang Allah beri kepada sesiapa yang dia kehendaki. Jadi sejauh mana amalan kita tu dah dapat, Masya Allah, membuahkan hasil. Amin lah, mudah-mudahan. Itu yang kita nak. Sikit tak apa, asalkan dapat. Kan? Daripada banyak tapi tak dapat. Macam orang, dia tamak, dia ambil banyak-banyak dalam perjalanan, kemudian bocor, habis semua. Banyak, tapi dia tak dapat apa-apa yang dia bawa balik. Ada orang dapat sikit, orang tengok pun kesian sikit je, tapi sampai selamat, sampai ke destinasi. Kau nak faham, kalau orang ambil barang sampai ke rumah dia lah, sampai elok buka, walaupun sikit dapat, walaupun yang banyak tadi tak dapat. Jadi mana faedahnya? Tak ada faedah. Tapi kita berharaplah banyak dan dapat. Kita dapat, Allah beri banyak, dapat kita beramal banyak, dan kita dapat kepada redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab kalau kita tak sungguh dengan bab tauhid ni, dengan Allah ni, makrifatullah ni, mengenal Allah ni, maka kita tak selamat. Itu penting bab tauhid ni. Walaupun amalan kita bagus, bulan Ramadan ni amalan kita bagus, puasa kita bagus. Kan bukan puasa lapar dahaga je, puasa matanya, puasa telinganya, puasa tangan. Mana puasa lah lahir dan batin. Mulut kita pun kita jaga sungguh, Masya Allah kan, tabarakallah. Ya Allah, dalam ujian yang banyak. Dalam ujian yang banyak ni, Allahu Akbar kan. Kita selalu orang minta nak mati pada jalan Allah. Sebenarnya dapat mati pada jalan Allah ni kena hidup pada jalan Allah dulu. Kan? Kalau kita hidup pada jalan Allah, maka kita akan dapat mati pada jalan Allah. Sebagaimana kita hidup, begitulah mati kita.
Itu harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kan. Mudah-mudahan Allah terimalah. Nah, masya-Allah. Amin. Jadi kita sambung ni yang mana ni nah? Rasanya ayat ni lah. At-Taubah 31. Betul tak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebab setengah tu ada yang apa? Dia ke belakang sikit kan? Ittakhazu tu tengok. Betul kan? Dapat tu. Taubah 31. Ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Sadaqallahul azim. Mereka menjadikan pendeta-pendeta dan ahli-ahli agama mereka sebagai pendidik selain dari Allah. Maksudnya apa? Yakni mereka menerima sahaja didikan, asuhan atau hukum yang hanya berdasarkan pendapat pendeta dan ahli-ahli ibadat mereka yang tidak berasal dari agama. Kemudian sambung di sana, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih Ibni Maryam, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Ini menolak kesesatan. Menolak kesesatan. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, Maha Suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Maka kita Maha Suci Allah daripada apa yang mereka sangkakan. Begitu senang nak faham. Kan, daripada apa yang mereka sangkakan, iaitu apa yang mereka sangkakan, iaitu antara maksud mereka tu ialah mereka kata, masya-Allah, mereka kata ada Tuhan lain selain daripada Allah. Maknanya mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Syirik itu apa? Syirik itu maknanya perkara yang berkaitan dengan banyak syarikat. Syarikah tu syirik, syirkun. Perkara yang maknanya terhimpun di sana banyak, lebih daripada satu. Sebab tu kita dilarang syirik. Kalau contoh macam mana nak faham, kalau syarikat tu orang kata syarikat. Syarikat ni maknanya dia bukan seorang. Dia tak macam enterprise. Dia tak macam resources. Tapi dia syarikat ni dia ada rakan kongsi. Tu syarikat dia ada rakan kongsi. Syarikat tu pula sendirian berat. Siapa rakan kongsi? Kena tanya macam tu kan. Siapa rakan kongsi dalam company ni? Dalam syarikat ni? Jadi makna dia tak boleh nak sendiri. Modal dia tak boleh sendiri. Dia mesti nak kena ada modal orang lain. Dia tak boleh kepakaran dia sendiri, nak kena ada kepakaran orang lain. Ni pada kita betul lah. Pada makhluk betul lah, pasal kita lemah. Bila kita nak buat benda yang besar-besar, hebat-hebat, kita tak boleh buat seorang. Hidup kita sendiri pun kita memang tak boleh seorang-seorang. Kan? Walaupun kita mendakwa macam-macam, kita pandai macam mana pun, kita mesti bergantung. Kita ni saling memerlukan sesama manusia ni. Kita tak boleh sendiri. Carilah siapa pun. Tanyalah siapa pun. Kalau dia tak nak mengaku pun, cuba kita buka cerita ni kan. Bab pakaian dia, bab makan minum, tempat tinggal dia, mana dia boleh buat sendiri walaupun dia ada duit yang banyak. Tu manusia ni dia lemah. Jadi kita tak boleh nak mensyirikkan Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana Allah tu Maha Esa. Jadi sebab apa mereka salah? Sebab pendeta-pendeta mereka tu. Sebut cara umum gitulah. Yang dia dakwa ahli agama, sebenarnya bukan ahli agama. Kalau ahli agama, maka dia akan bawa, sebab daripada Nabi Adam AS kan, dan disempurnakan oleh Rasulullah SAW, Allah tu Maha Esa. Kita bawa manusia ni beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila Nabi Adam sampai ke Nabi Nuh AS, bila manusia ni bermasalah, derhaka dan sebagainya, apa yang diseru oleh Nabi Nuh? Nabi Nuh seru la ilaha illallah, tiada Tuhan yang selayaknya, yang berhak disembah melainkan Allah, mengesakan Allah. Tengok berapa kerat dia yang ikut, berapa kerat dia yang nak menyahut seruan Nabi Nuh alaihi salam. Itulah yang dalam kapal berpasang-pasang itulah yang mentauhidkan Allah SWT. Itu yang jadi the second generation. Sampailah pada kita ni Allah rezekikan dapat iman dan Islam. Allahu akbar. Nikmat besar. Nikmat besar. Sebab semua manusia ni adalah hamba Allah. Tak kira dia duduk mana pun, tak kira dia bangsa apa pun, dia hamba Allah.
Hamba Allah yang tak kenal Allah. Ada yang kenal Allah kan? Dia kata dia kenal Allah lah, tapi dia letak Allah tu dalam faham dia. Dia sebut kat nama Tuhan dia Allah kat dia kata. Tapi duk faham dia lah. Duk faham dia salah lah, dia mensyirikkan Allah. Sebab dia kata satu dalam tiga, tiga dalam satu kan. Tapi bila tanya Tuhan siapa? Allah itu bukan. Itu Tuhan ataupun Allah yang telah disyirikkan. Kita ni, Masya Allah nah. La haula wa la quwata illa billah. Kita nak faham pasal bila kata Allah SWT ni, zat Allah Ta'ala, kita nak kenal Allah tu mesti dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi zat dan sifat yang tu kita nak kena belajar tu. Sebab kalau kita tak belajar sungguh-sungguh, nanti kita akan mensyirikkan Allah Ta'ala, tambah dengan zaman-zaman sekarang ni. Kan? Tiba-tiba aja dia tanya kat kita, aina Allah, dia kata. Di mana Allah? Tu nak rosak tu. Sebab dia letak satu soalan yang bukan soalan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak boleh begitu. Pasal apa tak boleh begitu? Sebab kita ada zat tak? Kita ni zat kita ni ya. Zat kita ni zat yang apa? Berjirim. Dia macam tu. Kan? Berjisim kita ni kan. Ni kita ni. Kan? Maknanya kita memerlukan kepada tempat. Kita memerlukan kepada masa. Sedangkan zat Allah Ta'ala tu tidak berjirim. Bila tidak berjirim, maknanya tak perlu kepada tempat. Tak perlu kepada masa. Tak perlu kepada arah dan sebagainya. Maha suci Allah. Jadi bila orang tanya, aina Allah? Tu dah jadi masalah tu. Dia nak pergi pada rosak akidah tu. Kan? Itu sebab tu awal-awal kena belajar yang tu. Jadi yang tu patut-patut kita nak kupas lah tu. Tapi biar dulu pasal dia tak masuk lagi bab dia. Dia akan cerita lagi nanti kemudian. Nak sebut yang ni dulu. Pasal nak faham di sana, maknanya kita nak pegang sungguh bahawa kita ni menyembah Allah Tuhan yang Maha Esa. Allah tu nama kepada Tuhan. Tu zat tu Tuhan lah. Zat apa? Zat Tuhan. Tuhan tu lah. Mana nama Tuhan tu Allah. Kita ni apa? Manusia, orang. Nama kita apa? Syahzan, Nasir contohnya. Kan? Itu nama. Jadi ada penting tak nama? Pentinglah nama. Aku tak nak panggil dengan apa. Jadi Allah perkenalkanlah diri dia tu namanya Allah. Innani, Allah kata sesungguhnya anallah, sesungguhnya akulah Allah. La ilaha illa ana fa'budni. Tiada Tuhan melainkan aku, sembahlah aku. Tu Allah sebut begitu kan. Jadi kita kena jelas dan faham. Kita ni ciptaan, kita ni barang ciptaan. Jadi kita mengesakan Allah Ta'ala. Tiada yang lain yang berhak disembah. Tu kita nak perbaharui iman kita tu dengan banyak mengulang-ulang kalimah La ilaha illallah. Banyak kan? Sebab tu paling-paling kurang lah kalau nak latih diri kita. Kena letak disiplin ni. Kurang-kurang pun 100. Kurang-kurang. Nanti ada pula kata 100 sikit lah. Memang sikit. Tapi kurang-kurang. Disiplinkan diri kita. Carilah satu waktu. Takkan langsung tak ada waktu. Perkara lain pun kita ada waktu. Kita nak buat rancangan tu ada waktunya. Kan? Jadi apa salahnya kita disiplinkan diri kita tu dengan kalimah La ilaha illallah. Supaya duduk dalam hati kita tu Allah rezekikan nanti. Dapat kita mengesakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita menyucikan Maha suci Allah daripada apa yang telah mereka letakkan kepada Allah SWT tu. Tambah sekarang ni kan, macam-macam. Tak habis isu stokin, datang isu kasut. Nanti tak apa lagi yang datang. Jadi kemudian tengok kita ni macam mana bila jadi isu-isu macam tu. Boleh jadi ada orang, memang kita ada pun, dia takkan itu pun nak dibesarkan. Dia ada orang cakap macam tu. Ada pula yang dia ambil pula contoh-contoh yang lain. Sebab nak membela je. Tak siapa suruh bela dia pun, dia bela pula itu. Bela apa benda yang salah tu, dia jadi pembela. Itu jadi masalah kita akhir zaman ni kan. Puncanya apa? Puncanya lemah iman kita. Sebab kalau betul kita ni sungguh dengan Allah Ta'ala, orang duk kata tak berani nak kata. Pasal kita akan mempertahankan. Ni kan. Ni sampai sekarang ni macam-macam. Masya Allah. Nak cerita banyak pun, dia sensitifnya banyak. Boleh-boleh faham gitulah. Kita kenalah sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana Allah itulah Tuhan kita yang menjadikan kita,
yang mencukupkan segala keperluan kita, yang uruskan kita daripada hidup sampai mati, sampai hidup balik nanti. Jangan ingat bila mati tu mati sudahlah, tak ada dah. Tak, baru nak hidup. Baru nak hidup. Kita katalah, kita bagi contoh standard umur. Standard umur manusia kalau ikut umur Nabi lebih kurang 63 tahun. Berapa jam dia hidup kat dunia ni kalau nak dibandingkan dengan waktu akhirat? Lebih kurang 1,5 jam je. 1,5 jam je. Sebab di akhirat ni 24 jam dia ialah 1,000 tahun. Satu hari tu 1,000 tahun. Sebab itu kalau orang dah meninggal ni, kalau dia dah meninggal tu, dia duk fikir yang dia duk hadap tu, dia tak fikir kita dah. Dia tak fikir kita dah. Apa nak fikir kita berhadapan dengan satu perjalanan yang Masya Allah. Kita ni tak ada apa, kecil je. Kalau kita faham gitu, dunia ni tak ada menyusahkan kita lah. Sepatutnya. Kan? Tapi orang ni dia rasa susah dengan dunia. Dia sanggup buat apa saja untuk dapat dunia ni. Pasal dia ingat dunia ni segala-galanya. Pada dunia ni, bayangkanlah, itu kalau dia hidup sampai 63. Kita dah lebih. Kalau lebih, mungkin sampai 2 jam. 2 jam je. Kalau yang lebih awal lagi, 1 jam tak ada. Ada setengah tu hidup 10 minit je. Tiba-tiba mati, terkejut lah. Pasal lama ni, yang sebenarnya 10 minit, kejap lah 10 minit tu. Sedangkan nak bandingkan umur, dia kira lama lah kan, pada dia lama. Tapi dia tak isi kehidupan dia tu dengan sebaik-baik pengisian. Dan kita hidup di akhirat, dia punya lesen tu, nak kemas tu di sini. Bukan di sana. Lesen kita apa tu? La ilaha illallah. Iman kita, tauhid kita. Sebab tu kita duk berdoa minta keselamatan. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim tauhidana. Kita minta Allah tu bagi kita selamat agama kita, selamat tauhid kita. Wa sallim imanana, selamat iman kami ni. Sebab iman ni, Masya Allah kan, percaya, membenarkan Allah tu Tuhan, membenarkan. Bila membenarkan maknanya tak ada syak. Bila kita ada syak, maknanya dia rosak. Allahu a'lam. Kemudian surah Yunus 106. Dapat kan? Betul tak susunan tu? Tak betul dah. Itulah dia susun sikit. Dia lari sikit lah. Tapi tak betul, tengok surah Yunus 106. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tad'u min dunillahi ma la, nampak? Dia mula dengan wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Fa in fa'alta fa innaka idzam minaz zalimin. Dapat? Ada? Surah Yunus 106. Ada kan? Dia macam tu. Tak apalah tu, dia nak bagi gerak kerja sikit. Dapat pahala cari-cari. Cari-cari pun dapat pahala kan. Saya nak bagi fahamnya, saya bukan mentafsirkan ayat-ayat ni. Yang salah faham lah. Saya cuma membaca ayat ni dan saya ambil dia punya intipati-intipati sahaja sebelum kita masuk kepada bab yang sebenarnya. Sebab ini merupakan dalil-dalil bahawa Allah itulah Tuhan kita yang perlu kita perjuangkan, yang perlu kita mengesakan Allah ni. Jadi apa kata Allah SWT dalam surah Yunus ni? Dan janganlah engkau wahai Muhammad menyembah atau memuja yang lain dari Allah. Nampak? Jelas. Jangan ada apa-apa perkara yang berkaitan yang tidak dapat mendatangkan mudarat kepadamu. Oleh itu sekiranya engkau mengerjakan yang demikian, maka pada saat itu menjadilah engkau di orang-orang yang berlaku zalim terhadap diri sendiri dengan perbuatan syirik itu. Kenapa jadi zalim tu? Sebab telah menyembah selain daripada Allah. Zalimlah sebab Allah jadikan kita. Dia jadikan kita untuk apa? Untuk kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah kata tidak aku jadikan jin dan manusia itu untuk beribadah kepada aku, untuk mengabdikan aku, untuk menyembah aku, untuk mengaku Allah inilah Tuhan. Tiba-tiba sembah lain. Maka kamu tu zalim. Maka bila orang zalim, apa padahnya? Neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi berakidah ni parah dia. Parah. Pasal apa parah? Bila tak sungguh betul akidah ni, tempat neraka selama-lamanya.
Selama-lamanya. Bayangkan satu orang tak kenal Allah langsung. Daripada kecil sampailah dia mati. Tak kenal Allah langsung. Duduk satu tempat, tak pernah dengar orang sebut pun nama Allah. Macam mana tu? Macam baru ni kan. Yalah dari segi kemanusiaan ni memang hebat lah. Kan, bantu rakyat Palestin. Kan. Kita simpatilah kan. Atas kemanusiaan. Tapi dia tak beriman. Kan. Apa sayangnya, walaupun dia orang yang bagus kan. Kan, dia tunjukkan kemanusiaan, bawa makanan, masak makanan untuk orang yang memerlukan. Orang yang sedang dizalimi. Tapi kemudian dia pun mati. Mati macam mana tu? Nanti rugi lah. Dia rugi. Cuma apa pun tak tahulah di sisi Allah kan. Kita tak tahu macam mana manusia ni kan. Mungkin kot waktu dia nak mati tu kot dia terbit yakin kepada Allah ke kan. Itu hak Allah SWT, kita tak tahu. Tapi pada ilmu kita tengok pada zahir dia rugi lah. Dia buat baik. Tapi tak ada lesen. Itu kira tahu kebaikan. Tapi tak dapat kebaikan yang sebenar-benarnya. Apa kebaikan yang sebenar-benarnya? Mengenal Allah sebagai Tuhan. Dan mengaku Allah sebagai Tuhan. Dan membenarkan Allah sebagai Tuhan. Itu membenarkan tu. Sebab tu buat tasdik ni. Dia penting. Sebab tu dalam syarat sah kepada iman kita tu kan. Tasdik kita ni, di hati kita ni. Membenarkan. Dengan hati dan dengan lisan. Dan dengan perbuatan. Sebab tu ada orang dia membenarkan dengan lisan tapi tidak dengan hati. Maka tidak sempurnalah iman dia. Tidak sempurna di sisi Allah kita tak tahulah kan. Tapi kira rosak lah. Tinggal lagi kita tak boleh nak siasat. Dia ni hati dia macam mana. Tak boleh siasat lah. Kita tengok yang zahir saja. Kita tengok yang zahir saja. Yang dalam hati kita tak boleh tengok. Kita memandang kepada zahir. Yang dalam hati itu pandangan Allah Ta'ala kepada hambanya. Kita bila mengaji nak sebut itu, kita lah kena jaga hati kita. Takut nanti kita duk jaga zahir, tak jaga hati kita, tak jaga iman kita, tak yakin sungguh. Di mulut kita yakin dengan Allah, tapi di hati kita tak yakin. Ini habislah ni, mereka ni tak dapat dah bantuan dah, habis. Mana boleh macam tu? Kan? Allah tetap bantu kita. Bila kita berdoa, Allah akan angkat doa kita tu. Sebab janji Allah, astajib lakum, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, Allah akan mustajab. Allah akan angkat doa kita. Tiba kita doa ni tak jadi apa lagi ni kita kata. Allahumma badid syamlahum wa fariq jammahum. Kita doa hari-hari kan. Wa syatik kalimatahum. Wa zalzil aqdamahum. Tak nampak lagi. Memanglah tak nampak lagi. Kita tak tahu bila Allah nak bagi. Kita tak tahu. Masya Allah kan. Memang kita kata ihzimhum wansurna alaihim. Wansurna alaihim. Nak beri menang. Tak menang lagi kata. Memang tak menang lagi. Pasal tak sampai masa janji dia lagi. Tiba-tiba ada orang kata tak boleh dah. Ini kita buat apa nak beria-ria sangat. Besok orang serang kita pula. Dia kata. Dia takut waktu pula dah. Dia pusing waktu. Ni pasal tak sungguh yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak faham bahawa satu manusia ni dia tak kenal Allah langsung. Bila dia mati, habis, rugi. Satu lagi yang kenal Allah. Tapi dia tak beriman mengikut iman yang sepatutnya. Dia menyatakan keislamannya tapi dia tak yakin dengan Islamnya. Ini bahaya tak? Bahaya tak? Pasal apa bahaya? Tak yakin. Bila tak yakin jadi apa? Munafik. Munafik ni bahasa lembut kepada apa tu? Kafir. Munafik ni sebenarnya kafir. Tapi orang tak cakap kafir, orang tak cakap itu. Ada istilah lagi, kafir zindik. Kan? Kafir tanpa dia sedar kan? Dia kafir tapi dia dah kafir. Tapi dia tak kata dia kafir lagi. Pasal dia zahir dia semayang ni. Dia semayang ni. Dia beramal lagi. Tapi lah hati tak yakin. Aku semayang ni saja je semayang kan. Ramai je orang tak semayang berjaya juga dia kata. Dia tak sangkut paut dengan semayang. Dia macam tu. Dia faham macam tu kan. Oh ini hancur gitu. Hancur. Allah Akbar. Macam-macam. Sekarang ni kan. Kita ni dapat mengaji ni pun Alhamdulillah dapat sikit-sikit pun jadi. Sebab ada orang langsung tak mau. Bila tak mau tak boleh. Ilmu ni dia penting. Bukan kata dalam bab akidah je buat apa pun. Kita nak apa? Nak meniaga. Perlu ilmu tak? Perlu ilmu. Hari ni banyak orang meniaga tak ambil ilmu dulu. Meniaga dulu. Tak boleh macam tu. Sebab tu jadi menipu, jual barang semalam kan. Menipu timbangan. Sebab tak ada ilmu dulu dia meniaga tu.
Ada yang berniaga sampai dah kaya-kaya dah, tak ada ilmu. Tu tak tahu bab zakat ke bab apa, dia tak tahu. Ada macam tu. Ada je. Apa sajalah hidup kita ni, sebelum buat mesti ada ilmu dulu. Dia tak boleh buat dulu baru ambil ilmu. Ilmu buat. Dan dah berbuat sepanjang seiring tu dengan ilmu. Bukan kata ilmu ni sebab kita nak ngaji bab akidah kena ada ilmu. Betul lah tu. Bab tauhid kena suluh dengan ilmu, bab fiqh kena suluh dengan ilmu, ilmu fiqh tu lah. Tasawuf, ilmu tasawuf. Dan hal-hal hidup kita dia pun kena ada ilmu. Baru kita tahu ni boleh tak boleh, apa benda perkara, apa beza wajib, apa beza rukun. Semua nak tahu apa sah batal semua. Dia tak boleh main pederah begitu, ya tak boleh. Jadi bayangkan dia Islam tapi bila mati besok, kerana dia ni masya-Allah kan, tanpa dia sedar dia menyembah agak kepada perkara lain. Walaupun tak ada lah dia letak batu ke, dia letak apa benda lah yang berkaitan, macam kita faham. Syirik yang terang ni, syirik yang sembunyi ni bahaya. Kadang ada di akal dia faham-faham lain, kefahaman-kefahaman manusia cipta, dan dia yakin pula dengan kefahaman tu. Dia kata kita mestilah ikut sistem ni, sosialism. Macam tu. Baru boleh adil, dia kata. Syirik hukum. Masya Allah. Tak sedar kan. Dia tak sedar. Banyak orang ni terjebak. Tapi dia macam hebat lah. Macam hebat. Tu belum kira yang dalam diri lagi. Yang dalam hati kita bak sombong, bak ujub, bak riak apa, macam-macam. Kalau tak suluh dengan ilmu, kita jadi orang yang perasan lah. Senang. Kita pun dah tak ada buat apa. Kerja tak dah pencen macam tu. Kita ulang alik masjid. Waktu kuliah kita cabut lah. Kita yang penting kita semayang je. Kita persediaan semayang. Mengaji ni pun untuk benda yang sama je. Dia kata. Dia ada yang orang berfikir secara begitu. Salah tu. Salah. Ilmu ni memang satu sifat dia. Sebab saya ada dengar orang cakap, alah mengaji benda yang sama, ulang. Tak, dia memang sifat ilmu ni berulang-ulang. Ngaji ni memang berulang-ulang. Kan, setengah orang kata, alah tempat ni dah ramai orang bawa kitab yang sama. Tak, kitab sama pun tak apa. Dia memang kena ulang-ulang. Kita kena dengar selalu. Walaupun kita tahu dah, memang kita tahu. Apa kita tak tahu, kita dah belajar. Kata-kata kita belajar, bukan dekat sini je kita belajar, contoh. Tapi kena ulang-ulang. Sehingga orang dia petikan, takkan tak tahu lagi bab wuduk kan. Wuduk kita tahu, tak, kena tahulah. Kalau bab wuduk kena tahu, apatah lagi lah bab iman. Sebab tu tempat-tempat yang menganjurkan masjid ilmu ni, jangan ada mengaji bab fiqah je. Tak boleh. Jangan ada mengaji bab tasawuf je. Tak boleh. Dia kena ada 3 ilmu tu. Kena ada ngaji bab tauhid. Hari ni ngaji tauhid, besok ngaji fiqah, itu ngaji tasawuf. Dia tak boleh bawa satu cabang itu, nanti rosak orang. Kadang amalnya kuat tapi iman tak betul. Kan? Amal kuat. Kemeh lah. Kemeh dia. Dia buka masjid, tutup masjid. Tapi bila berkait dengan iman, nampak dia lemah. Habis rosak lah. Rosak tu. Ada pula setengah tu iman kemeh dah. Memang cantik dah, amal tak kemeh pula. Ada setengah iman dah kemeh, amal kemeh dah, bab akhlak tak kemeh pula. Tengok macam baru ni kan. Nak bagi dekat apa ni, imam. Nak bagi 500, kata jangan bagi 500. Tak apalah dia kata, tak bagi 500. Kita buat tabung, dia kata. Nanti duit tabung bagi. Dah kolek dah 21,000 lah dah. Ngetor kawan. Bukan orang yang nak terima ngetor, orang yang nak bagi ngetor. Kita bagi 500 dah, demo banyak-banyak buat apa? Tak boleh macam tu. Sebab hang dah niat tadi tabung tu depa punya. Kalau RM21 depa punya, RM21,000 pun dia punya. Kadang jadi isu. Ni sebab apa ni? Ni masalah-masalah ni lah berlaku. Masalah sebab kadang-kadang itulah kan. Allah amanahkan kita satu-satu post kan. Terutama dalam masjid ke surau ke, tak kira lah mana-mana tempat. Tapi kadang-kadang dia tak dapat memahami ilmu tu sendiri. Jadi perosak dari dalam tu jadi masalah. Dah macam-macam jadi. Masya Allah nah. Macam-macam lah kita ni lah, Allah uji kita macam-macam. Tengoklah sendiri kan. Kalau kita nak tengok satu-satu pun jadi buang masa pula kita nak mengaji. Cuma saya sebutlah sikit-sikit. Hal semasa ni jangan kita tak tahu langsung, tahu. Sebab rupa-rupanya Allah nak uji kita. Nak tengok macam mana kita kan. Macam kita kan ujung-ujung ni duduk sakit tekak ke kan, duduk sakit perut ke, rezeki lah tu.
Hujung-hujung Ramadan Allah bagi kita apa nak sihat tu rezeki juga. Pasal di hujung-hujung dia nak bagi kita cantik lagi. Dia bagi kita kemas lagi. Tengok sabar tak sabar. Nah, Masya Allah. Tabarakallah. Jadi itulah nak kena jaga yang tu. Jangan sampai jadi orang yang zalim. Sebab bila jadi orang yang zalim, mana kita lah yang rugi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kemudian Ibrahim 52. Surah Ibrahim 52. Hadza balaghun lin-nasi wa liyunzaru bihi wa liya'lamu annama huwa ilahun wahidun wa liyadzakkara ulul albab. Al-Quran ini disampaikan kepada manusia supaya mereka diberi ingat dan diberi nasihat dengannya. Dan supaya mereka mengetahui dengan hujah-hujah yang tersebut di dalamnya bahawa sesungguhnya Allah ialah Tuhan yang Maha Esa, dan supaya orang-orang yang mempunyai fikiran beringat dan insaf. Ni kalau ikut kita baca dalil-dalil ni pun banyak dah. Macam mana lagi orang nak kata apa lagi nak? Nak kata apa lagi? Nak tolak Allah lagi sebagai Tuhan yang patut disembah. Tak ada alasan lah. Banyak lah kita kira ni, nak baca ni jenuh lah ni. Dah lebih 10 dah dalil gitu. Di depan ada banyak lagi. Yang mana Allah turunkan Quran kepada kita tu sebagai hujah pada kita. Kita nak tanya kepada, nak tengok apa? Tengok Al-Quran. Dia mukjizat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk ada lagi. Mukjizat Quran ni. Kan? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kan? Dia jadi apa? Penawar Al-Quran ni. Contohlah kita duk unsur-unsur baca Quran. Senang tak? Tenang, seronok. Ya Allah bagi kita rasa seronok. Bagi kita halawah dengan Quran. Sedap, lazat dengan Quran. Rasa macam masalah kita tu ringan je. Rasa sedang kita mengadu kepada Tuhan yang Maha mendengar. Rasa macam tu. Dapat rasa tu. Kan? Kalau kita ada sakit pula kan. Sakit zahir lah. Baca Quran. Paling-paling tidak baca Fatihah. Paling-paling tidak baca Fatihah. Kalau kita pula ada hafal pula ayat-ayat syifa kan. Namanya ayat syifa lah. Manzil lagi kemas. Memang himpunan cantik lah. Memang cantik tu. Setan, jin semua lari. Banyaklah dia punya kisah-kisah berkaitan kan. Dengan ayat-ayat manzil ni. Ada himpunan dia. Ada pun jual kat kedai kan. Satu dia buku kan. Elok lah kita ada. Kalau kita sesak-sesak baca. Ambil air tu kita baca sendiri. Kalau tak buah kat air tak buah. Kita baca jadi amalan. Baca kan. Di himpunan ayat-ayat Quran. Masya Allah. Kalau tak boleh sangat pun, ambil petik-petik ayat Al-Quran. Seperti mana ada Al-Baqarah. Al-Baqarah tu bagus dah. Tapi nak baca semua kita tak larat. Ambil ayatul kursi. Dan 3 ayat akhir Al-Baqarah tu dah bagus. Daripada lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum ni kan. Sampai ujung. Sampai ayat ujung. Baca yang tu dah bagus dah. InsyaAllah jadikan dia amalan. Ni nak cerita Al-Quran tu kan. Kalau kita tengok betul kan. Sampai sekarang walaupun kita pernah jumpa Nabi, tak dapat tengok mukjizat Nabi yang lain-lain lah. Kan orang duk cerita kita mukjizat Nabi keluar air daripada jari, mukjizat Nabi boleh duk belah bulan. Kami tak dapat tengok dah. Ni Nabi tinggal kita Quran ni. Bulan Ramadan ni lah turunnya Quran. Dan sungguh-sungguh dengan Quran. Hari biasa kita baca Quran, tapi bulan Ramadan sungguh lagi. Kan tak apa-apa yang rasa. Di situ maknanya apa? Mukjizat tu Al-Quran ni kan, kita nampak lihat dengan mata kepala kita ni dan dalam pengalaman kita. Pengalaman kita tengah usaha-usaha tu baca tengok. Kalau kita tak sihat cuba baca tengok. Kalau orang ada masalah kita keluarkan dalil-dalil yang berkaitan supaya dia jadi semangat. Kan? Kurang-kurang pun kita boleh cakap ke orang macam ni lah. Innallahu ma'ana. Kuat hati dia. Jangan takut, sesungguhnya Allah bersama dengan kamu. Takut apa? Itu janji Allah. Itu Quran lah tu. Bila kita ada masalah, cakap lagi. Innallahu ma'as sabirin. Jangan takut, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Bila kita buat baik, orang tak boleh tak apa. Innallah muhsinin. Kan? Muhsin. Allah bersama dengan orang yang berbuat baik. Buat baik, jangan takut. Apa kita nak rasa gundah gelana? Sebab janji Allah semua ada. Kalau kita rasa kita ni tak ada jalan nak buat apa, ini Allah janji wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ni semua ayat Quran.
Allah kata barang siapa bertakwa, sungguh-sungguh Allah keluarkan dia daripada masalah. Malah Allah janji pula wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dapat rezeki pula daripada sumber yang Allah tak sangka-sangka. Macam mana tak sangka? Tak sangka. Selesai masalah dia. Datang jalan tu, datang kot ni, tak masuk kot kanan, kot kiri. Lambat cepat dapat, masya-Allah. Semua balik pada Quran. Ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Tu kata, kita baca Quran ni sebab Quran tu, dengan Quran ni kita mendapat peringatan dan mendapat nasihat. Dan kita kena menyampaikan pula. Bukan kita seorangnya. Kena seru orang pula. Ud'u ila sabili rabbika. Kena seru orang pula kepada Tuhan. Bukan kita seorangnya. Tu kita duduk mengaji, kita duduk berdakwah. Tu pasal kita bukan untuk kita seorang. Jangan kata aku seorang yang nak masuk syurga. Semua kita inginkan syurga Allah SWT. Kita pun harap rahmat dia. Rahmat dia. Kita pun, ya Allah, belum tentu lagi kita pun takut kita. Takut ya, tapi kita sangka baik dengan Allah. Bila kita sungguh-sungguh dengan dia, tu dia buka lah jalan. Walazina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Dibuka jalan kepada kita. Tapi nak sungguh-sungguh. Tersungguh-sungguh tengok Allah buka sikit. Dulu kita segan nak mengaji ni. Bila kita datang sekali rasa nak tambah lagi. Itu Allah buka lah tu. Dulu kita susah nak beramal, dah mengaji ni rasa seronok nak beramal. Nampak jalan dah. Jadi kita dah ada nampak. Allah bagi tu. Tu rezeki kepada kita tu. Jadi apa kita nak bimbang? Nak jalannya. Nak sungguh-sungguh je. Allah Akbar. Kita ni Allah jadi semua kan. Jadi kemudian supaya mereka mengetahui, kita semua ni lah. Bila kita baca Quran, kita tahulah sungguh kita ni sesungguhnya, apa nak faham tadi, Allah itulah Tuhan yang Maha Esa. Supaya orang-orang yang punya fikiran beringat dan insaf. Jadi kalau orang yang mukallaf, kan, orang yang Allah bagi dia sempurna akal dia, kan, sempurna panca indera dia, masya-Allah, patut-patut dapat menerima ni. Kan, adalah hujah-hujah dia tu. Kita tengoklah kemudian pula. Ini nak cerita yang ni, kemudian ni bila kita buka tajuk, kita nampak satu-satu nanti. Kemudian surah Taha 98. Innama ilahukumullahu allazi la ilaha illahu wasi'a kulla syai'in ilma. Taha 98. Sesungguhnya Tuhan kamu hanya Allah yang tidak ada Tuhan melainkan Dia. Nampak tu? Sesungguhnya Tuhan kamu hanya Allah yang tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang meliputi pengetahuannya akan tiap-tiap sesuatu. Itulah Allah Tuhan kita, yang menjadikan kita, yang mengetahui tentang kita lahir dan batin, dulu, sedang dan akan. Kita jadi apa semua dah dalam ketentuan dia. Kan? Kita ni jadi apa, kita lahir bila dalam pengetahuan dia, kita mati bila dalam pengetahuan dia. Kita jodoh kita pun dalam pengetahuan dia, rezeki kita dalam pengetahuan dia, semua dalam pengetahuan dia. Semua dah tetap. Tapi ada pula timbul kata, habis tadi kata doa boleh ubah pula. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah. Nescaya Allah akan mustajab, Allah akan angkat. Tu macam mana nak faham pula? Doa boleh ubah ke? Doa tu boleh ubah. Jawabnya sebenarnya dia balik kepada takdir. Takdir tu mana di mana nak faham? Bab iman yang mana? Iman yang keenam. Qada dan qadar, itulah takdir. Maknanya kita beriman. Bila beriman maknanya apa? Membenarkan setiap perkara yang berlaku pada kita tu sudah ditentukan, sudah dikehendaki oleh Allah Ta'ala begitu. Cuma nak faham di sana takdir tu ada yang sifat dia macam mana nak faham, dah tetap dipanggil apa? Mubram. Dah tetap tu Allah dia yang tahu, kita mana tahu. Satu lagi yang berubah tu, yang kata boleh berubah dengan doa tu macam mana? Yang mu'allaq. Takdir mu'allaq, dia boleh berubah. Jadi macam mana nak tahu dia tetap berubah? Itu sebab tu kadang-kadang contoh kita nak mari sini. Allah kata memang di sisi Allah Ta'ala memang mari. Kan? Kita pun bagi alasan tak nak mari. Pasal kita cari alasan tu kan. Cari alasan tak nak mari. Selagi ada orang datang ambil kita,
Kita kata saya bukan tak nak pergi apa pasalnya. Saya ni tak ada kenderaan lah gitu. Tak apa, saya ambil. Mandi pula. Tak, saya tunggu. Nampak? Lambat sikit, lambat pun tak apa katanya. Kau pandai kita nak lari tu. Lama-lama Allah pun gerak hati kita pergi siap. Pasal apa dia gerak hati kita? Sebab memang dah pada tetapnya memang dia datang. Dia elak macam mana pun dia mesti dah datang. Tapi kalau dah tetapnya dia tak datang, tak ada nama dia hari ni. Kan? Dari segi usaha dia nak datang. Macam-macam usaha dia buat. Bangun awal lah, berbagai-bagai. Nak keluar dah. Tiba-tiba dah sakit perut lah ke apa ke. Ataupun ada masalah-masalah yang mendatang. Masalah anak sakit ke, tiba-tiba kunci kereta hilang ke, jenuh cari telefon tak jumpa. Memang tak jumpa sungguh. Nak telefon kawan panggil ambil, tak ada. Sampai sudah dia cari, sampai habis waktu. Memang tak ada nama dia waktu tu. Dah habis baru nampak. Depan mata je telefon. Macam mana tadi tak nampak? Kadang-kadang berlaku pada kita macam tu. Macam mana tadi tak nampak ya? Tadi betul depan ni. Dia memang boleh berlaku gitu. Sebab dalam kehendak Allah Ta'ala pada dia tu tak ada tu. Jadi nak faham sana sebab semua perkara ni sudah ditentukan. Dah ada dia punya ketetapan, qadar itu. Jangan susah hati. Tapi kenapa pula di sana ada pula yang boleh berubah tu? Sebab kita tak tahu. Kita berbuat sahaja. Sekarang ketetapan yang Allah tentu bagi kita tu kita tak tahu. Di dalam pengetahuan Allah sahaja. Kita tak tahu. Bila tak tahu apa nak buat, buatlah apa yang kita nak. Kalau ada dalam ketentuan dia dapat. Kalau tak ada, itulah rezeki kita itu je lah. Masya Allah. Jangan pula nanti ada orang faham, dah tentu dah, tak payah buat apa. Itu salah. Buat apa kita berusaha, kan rezeki dah tentu. Memang dah tentu. Banyak mana dapat tahu tak? Mana tahu. Sebab tu kita usaha. Usaha tambah kalau orang berniaga lagi terasa kan. Berniaga ni, patut kalau habis semua jual tu dapat 1,000 kata. Tapi dia tak tahu habis ke tak habis. Dia berbuat je. Jual bukan dapat 1,000 lagi. Lebih 1,000 lagi. Macam mana barang banyak tu dia dapat lebih 1,000? Sebab banyak orang yang beli, lebih tak ambil. Hadiah. Lebih hadiah. Orang ni hadiah 20, orang ni hadiah 10, orang ni hadiah RM5. Pada bajet dia tadi, kalau habis semua jual ni 1,000, tapi bila kira duit dapat 1,600. 600 tu memang datang pula kan. Pasal Allah bagi tu ni. Ada kali dia jual tu, tak 1,000 dah, tak dapat 1,000, dapat 500 je. Mana dia tak tahu. Kalau dia tahu dapat 500 itu mungkin dia buat cukup 50 je. Tak payahlah buat banyak-banyak, buat 50 dah. Kan sebab hari ni kita dapat 500 kan. Hari ni kita buat sungguh-sungguh sebab hari ni kita dapat 1,000. Tak ada siapa tahu. Jadi bila tak ada siapa yang tahu, maka kita buat sungguh-sungguh. Dalam keadaan kita tak tahu apa sebenarnya untuk kita tu. Jadi bila dah dapat, itulah ketetapannya. Itu pun belum tentu lagi tu. Dah pegang duit balik kan ada masalah lain pula. Rupanya yang kita punya tu roti canai sekepin rupanya. RM2-3 je. Yang lain semua habis begitu. Masya Allah. Tapi dapat pahala. Nampak tu. Jangan kita rasa rugi lah. Penat kita berniaga ni. Dapat duit ni habis pula macam-macam hal lain. Ada hal lain tu Allah bagi pahala pula. Nampak macam habislah duit kita tu. Tapi Allah bagi pahala pula melalui ujian-ujian yang datang tu. Kan kadang-kadang gitu kan. Bawa motor rosak pula. Hari ni dapat lebih dah motor rosak pula. Kita mula nak macam-macam nak cakap tu. Kan? Hai, penat niaga ni. Dah dapat duit banyak, motor rosak pula. Ni baiki habis duit kat motor je. Nampak tu. Padahal kalau terfikir balik, kalau tak berniaga tadi nak baiki motor tu dengan apa? Sebab motor tu memang akan rosak juga itu sebenarnya. Cuma kita tak tahu. Jadi Allah bagi duit siap untuk baiki motor tu. Kan? Jangan kita ingat sebab kita bawa hari tu dia rosak. Tak. Pada ketentuannya memang dah akan rosak. Cuma kita tak tahu. Maha baik Allah Ta'ala dia bagi kita modal dulu. Untuk baiki. Alhamdulillah ada modal. Walaupun duit habis kat motor ni, Alhamdulillah dapat baiki motor. Dapat pahala pula. Walaupun benda lain aku tak dapat buat, mungkin besok lah pula aku. Aku set lagi ke apa bagai. Macam tu cara kita nak faham tu lah. Sebab kita ni tak boleh lari daripada pengetahuan Allah Ta'ala. Zahir dan batin. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Dia tahu pada kita tu yang nyata, yang sembunyi semua dia tahu. Apa nak sembunyi? Nak sembunyi apa dah hati kita? Nak sembunyi apa ni? Nak sembunyi apa? Ketidakyakinan kepada Allah. Tak boleh, dia tahu. Tu jadi munafik tu. Tu jadi munafik tu. Tu kena jaga-jaga. Jangan terlibat dalam tanda-tanda orang munafik ni. Tanda-tanda tu bahaya. Sebab senang berlaku dalam masyarakat. Bila cakap bohong. Ni kan banyak berlaku kan. Cakap bohong saja. Bohong tu dah jadi mainan. Tu bahaya tu. Tak kata dia munafik, tak kata siapa-siapa munafik kan. Tetapi tanda-tanda tu dah ada banyak. Senang berlaku dalam masyarakat. Kan? Tu bahaya. Kemudian kalau berjanji,
tidak tepati, mungkiri. Banyak tak berlaku? Banyak. Buat sekejap je, pinjam RM10, petang bayar balik katanya. Sekarang RM10 berkira katanya. RM10 berkira. Aku bukan kira, aku nak pakai kan. Tak petang karang aku bayar. Macam tak kenal aku. Sisih kat surau aku bagilah. Sampai 3 tahun dah sisih. Ni tak salah pun. Padahal tanda-tanda tu bahaya tu. Tapi kita pun RM10 halal je lah kan. Kita ambil keadaan lain pula, kita halal je lah. Takkan itu nak jadi besar pula kan. Tapi kalau dah dia buat kat 10 orang, 30 orang macam tu, berat jugalah. Kemudian bila diberi amanah, tidak ditunaikan amanah tu, tak dipikul dengan tidak dilaksanakan dengan baik. Nampak? Ini benda-benda yang bahaya. Sebab menunjukkan bahawa hati dia ada masalah. Kita tak tahu, tapi tanda hati tu bermasalah di situ. Sebab kalau hati tak bermasalah, orang kena Allah SWT, kalau dia berjanji, contohlah, kan, walaupun dia tak dapat nak buat, dia minta maaf lah, saya memang janji tapi saya tak dapat buat, tapi saya akan usaha. Contoh kan, kita berjanji dengan orang nak jumpa orang di mana-mana, contoh kan. Ni hal hidup kita lah kan, senang. Hal hidup kita senang nak faham. Berjanji tak dapat datang, jangan kita senyap gitu, telefon balik. Tadi tunggu, saya tak tunggu. Itulah saya tadi tak sempat begini-begini, saya minta maaf banyak-banyak. Selesai masalah. Tu cara nak jaga hati. Tu cara nak jaga hati. Ini tak, kalau dah tak datang, diam senyap gitu je. Tak ada nak kata nak minta maaf ke, nak apa ke, tak ada. Tu jadi masalah. Muka selamba, muka kering. Muka kering. Tak ada apa. Bahaya lah. Jadi sedangkan Allah tahu apa yang ada dalam hati kita dan yang zahir kita ni. Firman Allah Ta'ala lagi dalam Asy-Syu'ara 213. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tad'u ma'allahi ilahan akhara fatakuna minal mu'azzabin. Maka janganlah engkau, wahai Muhammad, menyembah Tuhan yang lain bersama-sama Allah. Akibatnya engkau akan menjadi dari golongan yang dikenakan azab seksa. Ada penjelasan di situ. Meskipun firman Allah Ta'ala ini ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi maksudnya ditujukan kepada umatnya supaya mereka tetap di atas dasar tauhid dan jangan menyeleweng ke jurang syirik. Itu maksudnya kena jagalah iman kita. Jangan sampai jatuh kepada hal syirik. Sama ada syirik jali atau syirik khafi, syirik yang terang-terang atau syirik yang sembunyi. Bukan syirik kecil lah. Selalu orang faham syirik kecil. Bukan kecil, dia sembunyi, lagi bahaya. Syirik terang ni kita nampak dah dia menduakan Allah Subhanahu Taala. Kalau sembunyi ni tak nampak. Tu lagi bahaya. Lagi dahsyat lagi. Sebab tu kena suluh dengan ilmu. Banyak bab syirik ni banyak. Tu saya sebut hari tu kan, bab apa, perkara-perkara yang membatalkan iman ni. Kena tahu. Pasal kita tahu setakat mana yang boleh, setakat mana yang tak boleh. Bila kita nak bercakap, benda apa yang kita boleh cakap, benda apa yang tak boleh bercakap. Kan ramai orang sekarang ni suka-suka cakap. Suka-suka je kan. Tak payah kita sebut, tengok sendirilah kan. Kita tengok sendiri hal-hal manusia sekarang ni, cakap dia suka-suka je. Sedangkan benda yang dia cakap tu boleh merosakkan iman dia. Perbuatan dia sama juga, perbuatan dia tu. Salah satu berlaku. Dia tak kira. Dia bukan kira berlaku tiga baru rosak. Salah satu. Sama ada berlaku pada mulut dia, lisan dia, atau hati dia, atau perbuatan dia. Tak kira. Walaupun mungkin lisan dia okey, hati dia okey. Hati Allah yang tahu kan. Tapi katalah okey. Perbuatan dia. Kadang meraihkan. Ni payah nak cakap ni. Sebab meraihkan ni memang terang-terang berlaku. Terang-terang berlaku. Kalau kita faham lah, kalau yalah, kalau kepercayaan lain kan, kalau sampai bubuh apa, itu dah agama tu kan. Pemimpin pula lagi berat. Lepas tu bagi alasan untuk jaga apa kan. Macam-macam lah nak jaga. Habis rosak. Kesian lah kan. Dia nak kena balik kepada Allah balik betul tu. Nak syahadah balik tu bukan senang. Bukan senang nak mengaku kan. Tapi ialah peranan kita ni, kita boleh cakap je. Kita boleh cakap je. Kaedah dia bil hikmah wa mau'izatil hasanah kan. Bijaksana. Kita cakap lah. Bijaksana tu tengok keadaan kita dengan siapa. Berhadapan dengan siapa. Hari ni kalau orang lain hina Islam ni, tak ada pun
Berat macam kita sendiri jadi berat. Kita jawab pun jadi berat. Kita orang katakan kita jawab, kita yang jawab kena. Orang yang kata tu tak kena. Allah Akbar lah. Fitnah ni. Ujian akhir zaman ni. Tapi pentinglah kita mengaji supaya kita tahu mana betul mana salah. Itulah. Kan? Jadi bahaya bab ni, membatalkan iman ni bahaya. Sebab nanti dia sangka-sangka dia berperasan. Perasan dia tu Islam kan. Rupanya rosak dah Islam ni. Allah, na'udzubillah. Minta maaf cakap lah, sebenarnya kalau kita buka isu ni banyak. Terutamanya yang berlaku sekeliling kita ni banyak sangat. Tinggal lagi saya mengambil pendekatan, kita tengok sendiri kan. Tengok sendiri, baca sendiri, dengar sendiri. Kalau tak jelas sangat boleh tanya. Tapi saya yakin kita mengaji, kita tahu. Tengok, dengar pun tahu, ni salah ni, tak boleh ni. Oh, ni yang macam kita duduk mengaji tu. Ni rosak iman ni, kita tahu dah. Sebab sekarang kan boleh kalau kita rasa kita benar, kita tulis benda yang benar. Tapi ada je orang yang kata tak benar, tak betul. Tengok macam isu kasut yang tulis kalimah Allah tu kan. Ada je pihak yang keluarkan logo capal pula. Kat logo capal, lepas tu dia kata sini pada Allah, kenapa tak bising capal ni dia kata. Kalau kita nak jawab, boleh jawab. Memanglah capal, tapi itu hanya keychain. Keychain, orang buat keychain bentuk capal. Dekat tu tulis Allah. Dia nak samakan dengan orang tulis Allah kat kasut yang orang pijak. Yang letakkan benda ni pula orang kita juga. Kenapa yang kita beria sangat nak pergi bela kesalahan orang dengan cari kesalahan kita? Ini masalah banyak. Masalah. Allah. Dia buat capal ni pun saya tak nak lah ulas kan. Ada buku keras tulis pasal capal ni kan. Ada dia punya sumber-sumber. Baca lah. Takkan semua benda kita nak sebut dalam 10 minit kan. Tak cari je. Ada je buku. Kita baca dengan cara yang ilmiah. Hujah-hujah tu kan. Tapi bila ada isu berkaitan dengan kalimah Allah di kasut, memang kasut tu orang beli untuk pijak lah, untuk pakai. Untuk pakai. Syarikat tempatan. Bukan syarikat luar negara. Dan dia memanglah minta maaf. Jadi itulah keadaan kita. Minta maaf je lah. Ya. Dia saja timbul. Pasal ada orang backup pula. Yang backup lah orang kita. Tu saya kata bahaya tu. Dia cakap kasarnya, rosak lah kan. Iman kita kalau macam tu. Kenapa kita nak backup? Memang dah salah. Tak perlu backup. Kalau tak kerti sangat nak buat apa pun, diam je. Diam saja, jangan duk cakap apa-apa. Ni komen. Allah. Banyaklah, terkenalah. Saya sebab tu para ulama pesan, bila kita mengaji ni, akhir zaman ni lah kita ni lah kan. Fardu ain kan, kena ngaji fardu ain, fardu kifayah dan ilmu berkaitan dengan akhir zaman ni. Kena tahu fitnahnya kan. So, kena tahu. Jangan kita duduk mengaji jadi jumut pula kan. Kita mengaji hal lain kita tak tahu. Tak boleh, kena tahu. Cuma kita nak kupas-kupas ni malas, takut menimbulkan satu kontroversi baru. Cuma kita tengok luar, kita tahu, ni salah. Kita tahu batasannya. Kan? Yang penting kita selamatlah. Bila kita selamat, kita nak orang lain pun selamat juga. Itu kita punya tanggungjawab. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhaw 'anil munkar. Itu tanggungjawab kita. Kita ada kerja. Kita orang Islam ada kerja. Kalau tak boleh sangat pun menyahut seruan Nabi yang mudah je. Balighu anni wala ayah. Hendaklah kamu sampai ke dari aku walaupun satu ayat. Masing-masing. Macam kita sekolah juga. Ada guru duduk di tadika kan. Ada guru di sekolah rendah. Ada guru sekolah menengah. Ada setengah guru tu di universiti. Orang tak panggil guru dia pun, orang dah panggil nama lain pula. Profesor ke doktor ke kan. Tak kisahlah. Jadi masing-masing ada peranan. Kalau walaupun dipasti contohnya, itu peranan dia. Peranan dia. Itu dia dakwah di situ. Kita peranan kita. Ada peranan lebih tinggilah. Cara tinggi. Contoh tu peranan dalam menulis kitab. Dia aktif tulis. Peranan dia. Masing-masing ada peranan. Allahu a'lam. Jadi kena jaga-jaga. Masya Allah. Kemudian sekarang ni laju juga saya baca ni.
Tapi banyak lagi. Dah laju pun banyak lagi. Al-Qasas 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwallahu la ilaha illa huwa lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Dan dialah Allah. Jelas tu. Tiada Tuhan melainkan Dia. Segala puji tertentu baginya di dunia dan di akhirat, dan hanyalah Dia yang berkuasa menghukum, serta kepadanya lah kamu semua dikembalikan. Kenapa nak cari yang lain lagi? Kenapa nak cari yang lain lagi? Inilah Tuhan kita. Tuhan kita ni yang nak puji kepada Dia. Siap lagi kalau baca Fatihah tu awal-awal lagi alhamdulillah. Nak puji siapa tu? Lillah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Rabb Tuhan segala alam ni. Alam. Segala alam ni semua Dia punya. Nak puji siapa lagi? Puji Dia je. Sebab kepada Dia yang kita akan dikembalikan. Allah Akbar. Siwa Allah, apa-apa selain daripada Allah, semua adalah makhluk. Makhluk tak boleh beri manfaat, tak boleh beri mudarat melainkan dengan izin Allah. Sebab tu kita kalau cakap apa pun insya-Allah. Insya' tu dengan kehendak. Cuma orang kita faham dengan izin. Dengan izin tu lain, biiznillah. Biiznillah, dengan izin Allah, kan. Selalu kita cakap tu sebenarnya faham betul dengan kehendak Allah. Insya-Allah, dengan kehendak Allah. Cuma kita punya bahasa kita tu insya-Allah, dengan izin Allah saya sampai. Kan dia macam tu, kan. Masuk dengan kehendak. Sebab tu setiap pekerjaan kita buat mesti letak insya-Allah ni. Sebab semua perkara sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Jadi kita berbuat. Bila kita berbuat tu tertakluk pada kehendak Dia. Tu kita kena letak insya-Allah tu. Insya-Allah bila orang yang rajin cakap insya-Allah ni memang berkat. Memang jadi insya-Allah. Insya-Allah saya datang insya-Allah. Jadi tu. Kan? Insya-Allah saya pergi. Jadi tu. Kalau tak jadi juga, dia bersangka baik kat Allah. Ni ketentuan Allah Ta'ala. Tapi orang sekarang dia tak nak apa insya-Allah kata. Okey lah katanya. Apa insya-Allah. Dia ada dah pesen tu. Okey, alright. Datang tak? Okey, alright. Dia jadi penyakit tu. Ni dah jadi dah. Dia dah jadi dah. Apa okey, alright? Boleh lah kalau nak cakap okey pun boleh je. Tapi insya-Allah, okey. Kan? Okey, alright, insya-Allah. Tak apa lagi. Ni dia pertikaian lah. Apa insya-Allah, okey je. Insya-Allah tak jadi ni. Dia kira kalau insya-Allah tak jadi ni, dia kata. Okey, pun kemeh dia kata. Dia jadi macam itulah dah. Makin merapu orang apa ni, orang ramai ni makin merapu lah. Tak tengok memang yang merapu ni. Nak cerita pun gelak. Apa berkaitan dengan lagu raya hari tu, kan. Tahu-tahu je lah siapa tu, kan. Masya Allah. Dah tak ada hoja gitu. Cakap je lah nak cari followers, kan. Nak cari duit dengan tu. Buat merapu-rapu. Boleh je cari followers, bukan salah pun. Buatlah benda yang elok. Benda yang manfaat. Dapat followers bonus. Tak ada pun tak apa. Dapat pahala. Kita buat benda yang baik. Ini buat benda tak merapu-rapu. Tahun lepas dah buat sekali dah. Orang marah dah. Ni buat lagi. Kacau betul lah manusia ni. Macam kita tengok orang macam ni macam tak sihat juga akhir dia tu. Kalau orang sihat rasanya dia ada perasaan segan apa, kan. Ini tak ada apa hal. Ya Allah Akbar. Risau kita ni. Pasal kita risau 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang. Kita ni pelan-pelan pergi, kan. Yang pelan-pelan datang ni. Kita risau. Apa yang tinggal di depan esok ni. Tinggal lagi kita bersangka baik dengan Allah dan yakin, kan. Allah bagi yang baik-baik lah. Cuma dari segi kerja buat kita tu, kita nak supaya jangan adalah benda-benda yang macam tu yang mengganggu harmoni orang ramai, harmoni masyarakat tu. Allah. Tu dah. Cukup kot. Saya berhenti kat situ ya, tangguh situ. Lepas ada 2 lagi ayat berkaitan ni, kan, tapi tak apa, saya tangguh tu. Tangguh dulu, insya-Allah. Mudah-mudahan yang kita duk mengaji ni mudah-mudahan adalah manfaatnya.
Yang penting manfaat besarnya dapatlah kita iman yang padu. Tak ada lagi hal-hal yang berkaitan dengan jahil, syak, zon, waham tu. Masya-Allah kan. Kita suburkan betul iman kita ni dalam keadaan Allah bagi kita banyak peluang. Itu peluang Ramadan saya sebut awal tadi kan. Bila kita baca Quran banyak tu, kita tengok juga kepada tafsirnya, baca. Biar ada satu waktu tu kita baca Quran, baca je. Kan kita ambil satu masa lain pula kita baca sikit tengok tafsir dia. Baca. Contoh kalau kat Malaysia ni apa tafsir yang banyak pakai tafsir Azhar contohnya. Buya Hamka tu kan. Contohlah kita ambil baca. Baca tengok apa dia nak cerita itu. Kalau rasa macam berat sangat tu cari tafsir juz amma pun tak apa. Ada banyak kat pasaran kita baca. Bukan baca yang tu je, maknanya Quran kita baca macam biasa. Dan masa sama kita tengok juga kepada tafsir. Kadang kita pergi kepada kuliah-kuliah tadabbur Quran ni kan. Tengok dengar. Tapi jangan tengok sendiri, kena ada guru. Nanti tu jadi pening banyak tu. Jadi pening banyak. Sebab dalam Quran ni dia 2 ayat nak bahas, satu muhkam, satu mutasyabihat. Sekarang ni kalau orang tak mengaji dia suka guna ayat mutasyabihat ni, ayat samar-samar ni. Dia tak boleh sebenarnya Quran ni dari segi hujahnya mengutamakan ayat hukum. Bukan mengutamakan ayat mutasyabihat tu. Ayat hukum, ayat mutasyabihat ni kalau tak ayat sentuh. Tak payah duduk bawa di tengah orang ramai, jadi keliru. Ayat hukum apa? Contoh macam solat lah kan. Wa aqimus solah, jelas. Macam ayat puasa, ayat haji, ayat zakat, itu jelas. Ayat-ayat yang sama-samar ni, macam tadi kita apa ni? Innallahu ma'ana, tu sama-samar lah tu. Sesungguhnya Allah tu bersama. Tu bersama je nak faham. Dengan kamu kan, bersama dengan kamu. Jadi itu ayat tu tak payah kita bincang. Tapi ayat itu orang jadi hujah pula sekarang ni, suka bawa-bawa dalam ni, tak payah. Jadi membaca Quran ni kena tahu dia punya disiplin dia. Disiplin dia lah. Tu saya kesian tengok yang orang menafikan sumbangan tu kan. Pasal nak dapat Quran ni kan senang. Bukan semua orang boleh masuk dalam dada dia Quran. Kan? Apa salahnya orang dah bagi banyak, bagilah rezeki depa. Duit tu boleh diguna macam-macam kan. Masalah kita yang nak tahan-tahan orang dah bagi buat apa. Kita sendiri pun tak tahu hafal tu. Hafal lupa je kan. Hafal untuk lupa. Orang hafal untuk ingat, dia hafal untuk lupa. Sebab apa? Sebab kita ni memang tak mula daripada awal kan, macam tu. Memanglah macam tu. Bukan kita lahir-lahir terus kan, duduk dalam suasana tu. Kita kemudian dah 30 tahun, dah 40 tahun kemudian Allah bagi kita kan hidayah, taufik, kita pun ada kesedaran, semangat kita nak mengaji. Alhamdulillah, itu pun dah rezeki kita lah. Cuma kita rasa galat lah kan. Bila orang nak muliakan orang yang hafal Quran ni, bagi je lah. Apa yang kita nak sekat-sekat. Mudah-mudahan selesai lah isu tu kan. Cuma dia macam kadang-kadang ada isu-isu tertentu ni berlaku dalam hidup kita ni, Allah nak tunjuk tempat-tempat yang lain sama. Kadang tempat lain ni macam-macam lah isu dia, tapi tak dibesar-besar kan. Bila jadi satu isu lah, baru orang akan tengok tempat-tempat lain pun, macam-macam masalahnya. Macam-macam. Allah. Kadang orang kecewa kan, orang datang masjid orang kecewa kan. Kan kecewa apa? Kadang baru orang nak duduk-duduk, ni bukan untuk rehat-rehat, keluar. Ya betul. Ada macam-macam. Benda ni dah lama dah berlaku. Orang lepas sembahyang kan dia tanduk ke tiang kan, lena je. Ni tempat bukan rehat. Sembahyang masuk, keluar katanya. Macam masjid rumah dia buat. Masjid ni macam-macam aktiviti dia buat. Cuma kita pun tahu adab nak baring-baring dalam masjid macam mana. Kita tahu adab dia. Lainlah kalau kita buat kerja merapu. Tapi tak bolehlah kita duduk halau-halau orang. Itu tak boleh. Kan? Jadi bila berlaku satu-satu isu, kena nak tengok isu-isu yang lain. Masya Allah. Macam-macam. Dulu kan dengar cerita jenis dia jenis ambil ustaz punya bahagian, ingat dulu kan. Macam-macam. Orang pun hadiah kat ustaz tu, dia ambil jalan pula tarik untuk dia juga. Nat, kenapa lah buat macam tu? Dia tak boleh macam tu. Tak boleh. Ada dah tahulah. Tak nak tanya ustaz tu ada ngajar ni. Tanya saya tak maulah cerita. Tapi berlaku.
Jadi kadang elok juga bila ustaz tu dedah kan, sebenarnya selalu je berlaku. Kadang pergi dia bagi benda kosong kat kita kan. Sampai hati dia buat kita macam tu kan. Memanglah nanti kalau kita nak cakap, dia tahu ustaz tak akan cakapnya. Kan, betul tak? Tak, ustaz tak cakapnya kan. Mesti ustaz. Ustaz kan ikhlas kan. Tapi dalam kerja lain, ikhlas dia bayar pula. Dalam kerja ni, ikhlas tak bayar lah. Sebenarnya saya nak bagi jawapan jugalah kan. Sebenarnya, kita mengajar kerana Allah. Yang dapat sumbangan tu pun kerana Allah juga. Yang beri sumbangan tu pun kerana Allah. Sebab tu kita terima je. Tapi janganlah hang sailang kat situ kan.